Salam sejahtera dan salam Sarawakku sayang. Berita utama untuk hari ini. Hospital Sri Aman dijangka siap Februari 2021. Bersama buru pemburu penjual haiwan eksotik. 1 kes dicatat kucing bertukar kuning. Projek Hospital Sri Aman ini sekarang ni kalau mengikut kontraktor adalah 83% lah completed physically ya. So kita ada seleksi sikit lah. Alright, and then completion date difahamkan will be next year by February ya. 6th of February. 6th of February hopefully lah. What date is commission? 6th of February. Terus commission terus lah. Yeah. Terus sampai commission terus lah. So now what is going on now? Now is internal. Internal. Basically semua sudah. You tengok bidding memang sudah siap. Like what? Semua fixing. Okay, water sudah masuk, api sudah masuk. Cuma masukkan barang-barang yang macam ward, bed semua tu, specialized equipment. Itu penjelasan Timbalan Menteri Kesihatan Dato' Aaron Agong dagang berhubung projek Hospital Sri Aman. Projek yang berharga 150 juta itu kini dalam proses akhir setelah berhadapan masalah kekurangan pekerja akibat COVID-19. So now, the main issue now is they have to get lockers. Okay. They have semua salah lockers, lah. More lockers, I was told tadi, doktor cakap they're supposed to have 219. Only 82 datang. Ini locker lah. Locker punya masalah lah. Kita punya selalu mau absent. That's why all this kind of construction, big construction like this, they always go for people from China, Indonesia, orang yang diam fix. Dia tidak, kalau weekend, dia tidak balik rumah kampung. Kengkangan membawa masuk barangan keperluan hospital juga antara faktor yang melambatkan kerja-kerja pembinaan. Tapi the problem thing, you see, hospital like this, they need specialized finishing. They import from Germany, the Korea, all those things that we don't have. They have to get supplied from there. And even batu, cement, tak ada di Sri Aman, they have to get from Kuching. So that also cause a bit of delay. Kalau kita ada lokal sini senang. Kekurangan aksesibiliti jalan raya sebelum ini menjadi kekangan untuk membawa barangan pembinaan projek Hospital Sri Aman. Sudah siap 83%. Projek yang sudah diberi 2 kali masa lanjutan kini dijangka bersedia untuk beroperasi pada 6 Februari 2021. Saya Odlin Ketani bersama juru kamera Awang Azmil untuk TVS. Jangan leka, lalai dan lupa. Itu peringatan pengarah bomba dan penyelamat Sarawak, Khairuddin Rahman ketika mengulas trend kebakaran yang melibatkan rumah panjang di Sarawak. Perubahan trend itu katanya berkait rapat tahap kesedaran komuniti, terutama langkah awal pencegahan kebakaran. Trend kebakaran di rumah panjang di Sarawak ni, dia punya graf ni macam bukit. Bila ada at the peak, dia berlaku kebakaran, masyarakat mula sedar, menurun. Dalam 3 tahun, 4 tahun dan lepas itu bila lupa, naik balik. Inilah merupakan satu trend yang agak menggusarkan kita lah. Trend 2015, 17 panggilan kebakaran. Tapi 2016 naik balik. 2017, 26. 2018 bila kita tingkatkan usaha-usaha kita, dia turun balik. Dan 2019 turun dan 2020 ni hanya 14 lah, benar menurun pada sehingga bulan Ogos ini. Berhubung impak program kesedaran komuniti yang dilaksanakan pihak bomba bersama penduduk di rumah panjang, ini kata Khairuddin. Banyak kes kebakaran yang melibatkan rumah panjang ini kita dapat peratusan yang diselamatkan meningkat. Kalau kita lihat dari segi 2018 36% daripada kes kebakaran diselamatkan. Tapi pada tahun 2019 47.4 naik harta benda yang diselamatkan. Tapi pada tahun 2020 ini 58.3%. Dia ada peningkatan. Sebab tindakan awal mana daripada 12 kes ni yang kita dapati 4 kes ni hanya melibatkan kerugian lebih kurang 5%. Katanya lagi tanggungjawab menjaga keselamatan kediaman adalah usaha bersama dan bukannya terletak di bahu pihak bomba sahaja. Kerana itu tegasnya sebarang insiden kebakaran yang membabitkan rumah panjang tidak harus dipolitikkan. Tidak boleh 100% tapi boleh mengurangkan kadarnya. Dan ini juga kebesaran dan saya tidak mahu perkara ini dijadikan isu politik sebab
kebakaran boleh berlaku di mana-mana. Di kilang, kilang yang besar prosedurnya, ada SOP-nya pun terbakar kebakaran sebab itu kemalangan. Tetapi bila berlaku kemalangan rumah panjang, kita nak ambil kesempatan jangan dijadikan isu lah. Isu-isu yang tidak sepatutnya mempertikaikan usaha-usaha tambah kali pihak kerajaan sendiri. Sebab memang ada usaha-usaha dibuat. Memang ada program-program dibuat, tapi bila berlaku kemalangan ini kita kena terima hakikat bahawa benda ni berlaku, tapi macam mana kita nak mengurangkan impak. Beliau berkata demikian dalam temubual khas bersama TVS di Ibu Pejabat Jabatan Bomba dan Penyelamat Sarawak di Kuching pada Jumaat. Jalin kerjasama dengan Sarawak Forestry Corporation SFC, itu tindakan polis Sarawak untuk memantau kegiatan pemburuan dan penjualan hidupan liar di negeri ini. Persuruhjaya Polis Sarawak Dato' Aidi Ismail berkata pemantauan ini berkuat kuasa serta-merta. Selari dengan arahan Ketua Polis Negara Tan Sri Abdul Hamid Badur yang memberikan tempoh sehingga 18 September kepada semua ketua polis seluruh negara untuk menghidu restoran atau premis yang disyaki terlibat dengan aktiviti penjualan haiwan eksotik. Susulan isu vandalisme terhadap papan tanda jalan, Dewan Bandaraya Kuching Utara DBKU buat laporan polis untuk tindakan lanjut. Mengesahkan perkara itu, Menteri Muda di Pejabat Ketua Menteri Hal Ehwal Islam dan DBKU, Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi, berkata laporan telah dibuat di Balai Polis Sentral Kuching pada Khamis. DBKU turut meminta kumpulan terbabit untuk menanggalkan pelekat papan tanda dan membuat permohonan maaf secara terbuka. Tegas Abdul Rahman, tindakan salah laku ini mendatangkan pelbagai implikasi, khususnya perpaduan antara rakyat. Keempat, implikasi lain adalah tindakan terbabit boleh menyebabkan ketegangan antara kaum di Sarawak. Seperti yang sedia kita maklum bahawa negeri Sarawak memiliki banyak bahasa. Sekiranya bahasa Mandarin selain pada bahasa kebangsaan diguna pakai, sudah tentu pihak-pihak yang lain ingin juga mengenengahkan tuntutan untuk menggunakan bahasa ibunda masing-masing seperti bahasa Iban, bahasa tulisan Jawi, bahasa Bidayuh dan lain-lain. Jelasnya lagi, tindakan itu juga merupakan kesalahan di bawah Seksyen 103-3 Ordinan Pihak Berkuasa Tempatan 1996, iaitu kesalahan mencatatkan nama di papan tanda nama jalan. Selain itu, ia salah di bawah Undang-Undang Kecil 22 Pihak Berkuasa Tempatan Kebersihan Undang-Undang Kecil 1999, iaitu kesalahan salah laku terhadap harta benda milik. Namun, tambah beliau, DBKU sentiasa bersikap terbuka untuk menerima cadangan dari anggota masyarakat dalam apa-apa perkara melibatkan PBT tersebut. DBKU sentiasa mengamalkan sikap terbuka kepada banyak cadangan pada anggota masyarakat, warga kota Kuching dalam setiap perkara. Jadi seandainya perkara ini mereka nak berbincang, sila datang, kita bincangkan, tetapi keputusannya terpulang kepada pengurusan pentadbiran DBKU untuk memutuskannya. Dan diharap mereka yang membawa cadangan akur dengan keputusan pihak DBKU sama ada menggunakan satu bahasa ataupun lain pada itu. Setakat ini belum ada apa-apa perjumpaan atau perbincangan daripada kumpulan belia tersebut, ujar Abdul Rahman. Beliau berkata demikian ketika sidang media khas DBKU berkaitan kejadian meletak pelekat pada papan tanda nama jalan di Perpustakaan Bandaraya Majma Mall pada Jumaat. Sebarang tindakan untuk mengubah tanda jalan sepatutnya terlebih dahulu dicadang kepada pihak berkuasa tempatan dan bukannya dilakukan sendiri. Itu penegasan Datuk Bandar Majlis Bandaraya Kuching Selatan, Datuk Wee Hong Seng terhadap tindakan pemuda DAP Sarawak yang telah menampar pelekat pada tanda jalan tanpa kebenaran.
Okay, I think for us the road name or even signboard, it's not up to anyone to redesign it. Okay, we should appreciate that our Sarawak all this while is living in harmony with a multicultural society. Okay? So I think let's not get into the into this act which is unacceptable, and it will actually hurt the feeling of other races. Because to us is anything that you want to do with the official road names or signboard, please have the courtesy to write to the council and wait for the reply. You cannot put law in your hand, and start to do whatever you please. Sementara itu, Presiden Persekutuan Persatuan Cina Sarawak, Datuk Richard Wee juga tidak bersetuju dengan tindakan yang mengabaikan penggunaan saluran yang betul. I think overall it is a good thing to do lah. But unfortunately, I think the way that it was chosen to be done in this manner, I think I would also do not agree that it should be done in this manner. There is a proper channel to try to request or to try to put forward your suggestion, and hopefully we are able to try to get the authorities consent and agreement to have it done. Rather than try to do everything, nobody is above the law, Right. I think we should follow rules and regulations, which I think otherwise it will be very difficult to handle the entire situation if everybody just take a law in their own hand, Pembinaan Jambatan Batang Paloh melengkapkan rakaian jalan pesisir di Sarawak. Menteri Muda Pembangunan Pelabuhan dan Infrastruktur, Datuk Julahi Narawi berkata, kerja-kerja pembinaannya sudah pun bermula tahun lepas. Jadi Jambatan Batang Paloh sebenarnya sudah pun bermula kerja-kerja di tapak lapangan pada tahun lepas. Jadi harganya kalau nak tahu 299 juta. Dan ini di antara banyak-banyak jambatan yang dibina oleh Kerajaan GPH Sarawak di laluan jalan pesisir Sarawak. Maknanya pembinaan Jambatan Batang Paloh adalah di antara pelengkap kepada rangkaian jalan pesisir di Sarawak. Jadi ini yang saya nak tekankan di sini ialah kerja-kerja pembinaan di tapak sudah pun bermula pada tahun lepas. Cuma majlis kita esok pagi ialah untuk menandakan perasmian bermulanya kerja di tapak lapangan. Walaupun kerja-kerja itu sudah bermula pada tahun lepas. Ketika dihubungi TVS, Julahi memaklumkan progres kerja di tapak kini baru mencecah 4.1%. Ianya tergendala akibat daripada Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Sementara itu, berkenaan Majlis Pecah Tanah Jabatan Batang Paloh yang bakal dirasmi Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Abang Haji Openg, persiapannya dilakukan rapi dan memastikan SOP serta penjarakan fizikal dipatuhi. Tiada penangguhan tarikh kemasukan pelajar untuk program Prasiswaza serta pelajar sedia ada pada semester 1 sesi 2020-2021. Setakat ini, semua masih diteruskan mengikut tarikh yang telah ditetapkan. Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS dalam satu kenyataan berkata sesi kemasukan pelajar tahun pertama adalah pada 5 hingga 8 Oktober ini. Tarikh kemasukan bagi pelajar-pelajar baharu pra-Universiti UNIMAS adalah pada 1 hingga 5 September 2020, manakala pelajar siswazah pula adalah pada 7 hingga 9 Oktober 2020. Sementara itu, menurut Kementerian Pengajian Tinggi, pendaftaran pelajar hanya akan ditunda sekiranya berlaku peningkatan kes penularan wabak COVID-19. Kita ke perkembangan COVID-19. Satu kes positif dilaporkan di Kuching hari ini menjadikan jumlah kes positif di Sarawak meningkat kepada 687 kes.
Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak turut memaklumkan Kuching hari ini kembali kepada status kuning setelah satu kes tempatan baru dilaporkan. Tiada kes baru yang telah pulih dan dibenarkan discharge dari hospital hari ini, manakala seramai 7 orang masih menerima rawatan dalam wad isolasi. Sebanyak 17 PUI baru dilaporkan dan 14 kes masih menunggu ujian makmal. Sarawak United FC menyambut baik pindaan tarikh mula Liga Malaysia yang telah ditetapkan Malaysian Football League MFL yang akan bermula 29 Ogos ini. Demikian dedah pengurus pasukan Afiq Fikri Ibrahim. Kita di pihak Sarawak United menerima baik akan pindaan tarikh yang diberikan oleh MFL dan secara tidak langsung ia memberi kita lebih ruang dan peluang untuk mempersiapkan diri untuk perlawanan pertama selepas tempoh rehat yang panjang. Biarpun persediaan kali ini sedikit terjejas berikutan beberapa pemain utama mengalami kecederaan, namun skuad Ngap Sayok tetap optimis untuk kembali cergas sebelum perlawanan bermula. Dan harapan Sarawak United untuk perlawanan yang akan datang ini semestinya kita mengharapkan kemenangan. Namun kita tahu ia bukan satu bukan satu cabaran yang mudah. Kerana semua pasukan berharap untuk menang dan berusaha untuk menang. Dan tidak terkecuali Sarawak United, kita amat berusaha dan kita amat berharap untuk menang bagi mengharungi baki perlawanan. 7 perlawanan lagi dan semestinya kita mengharapkan kita layak untuk ke Piala Malaysia dan jika boleh semestinya kita ingin naik ke Liga Super. Sekian saja untuk laporan hari ini. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan TVS. Saya Mara Suji. Terima kasih.